Hai korang, aku Faz Kipli. Kali ni aku akan review satu K-drama. Tajuk dia ialah Itaewon Class. Diriliskan pada tahun 2020 dan mempunyai sebanyak 16 episod. Tanpa melengahkan masa lagi, aku akan perkenalkan watak yang ada dalam cerita ini. Okey, pelakon pertama iaitu Park Seo Joon memegang watak sebagai Park Se Rohee. Kim Dami memegang watak sebagai Jo Yi So. Kwon Nara memegang watak sebagai On So Ah. An Bo Young memegang watak sebagai Jang Geun Won. Permulaan cerita ini, Park Se Rohee, dia ni selalu tengok tahu orang sekeliling dia kena bully dan dia cuba untuk defend seseorang kawan dia tu. Tiba-tiba dah defend, rupanya bapa kepada pembuli tu merupakan anak kepada bos bapa dia. Nak diringkaskan cerita, nanti pihak sekolah dia akan panggil bapa Park Se Rohee dan bapa Jang Geun Won datang ke sekolah untuk bersama-sama selesaikanlah masalah anak mereka. Nanti Park Se Rohee dipaksa untuk meminta maaf kepada anak dia iaitu Jang Geun Won. Walaupun sebenarnya Park Se Rohee dia tak bersalah sebab dia nak defend kawan dia yang kena bully. Setengah parent dia dapat tahu kalau anak kepada bos dia tu bully anak dia, dia akan suruh anak dia minta maaf walaupun anak dia tak buat salah kan. Jadi dalam cerita ini bapa Park Se Rohee dia sanggup diberhentikan kerja sebab anak dia tak nak minta maaf. Sebab apa? Sebab anak dia tak bersalah, jadi dia cakap ke anak dia, kalau kau tak bersalah kau jangan minta maaf. Dijadikan cerita, nanti Jang Geun Won dia akan bawa satu kereta tau. Tapi dia ni tak ada lesen memandu dan dalam keadaan mabuk pula tu. Nanti dia akan langgar bapa Park Se Rohee dan bapa Park Se Rohee tu meninggal di tempat kejadian. Tetapi yang malangnya nanti ada orang lain macam pemandu upahan, dia ni akan mengaku salah dia yang melanggar bapa Park Se Rohee. Jadi Park Se Rohee ni rasa macam kenapa pula engkau yang kena mengaku salah sedangkan itu bukan salah kau. Sebenarnya yang perlu bertanggungjawab adalah Jang Geun Won. Nanti Park Se Rohee dia tahu tau sebenarnya bapa dia telah dilanggar oleh Jang Geun Won. Nanti dia pergi ke hospital, dia cuba cari Jang Geun Won dan belasah Jang Geun Won. Nanti bapa Jang Geun Won pula menuduh Park Se Rohee yang dia cuba untuk bunuh anak dia dan Park Se Rohee akan dipenjara selama beberapa tahun. Selepas beberapa tahun Park Se Rohee ada dalam penjara, nanti dia akan keluarkan dan dia mula membuka sebuah restoran. Nama restoran dia adalah Dan Bam. Dan kalau korang nak tahu, dekat sini lah akan muncul satu watak iaitu Jo Yi So. Jo Yi So dia merupakan seorang Insta famous tau. Selain Insta famous, dia juga tahu media sosial. Lepas tu dia akan membantu Park Se Rohee untuk meningkatkan nama Dan Bam dan supaya lebih dikenali oleh kalangan pelanggan. Selepas Jo Yi So membantu Park Se Rohee, nanti Jo Yi So tu suka pula dekat Park Se Rohee. Sebab apa? Sebab perangai Park Se Rohee dia tidak menggambarkan seorang banduan mestilah jahat kan. Tapi Park Se Rohee ni dia adalah seorang yang tenang, baik. Dan Park Se Rohee ni dia ada satu kelebihan di mana dia ni tak suka berlawan secara terang-terangan dan dia akan berlawan secara senyap-senyap. Nanti akan ada satu scene di mana Park Se Rohee dia akan berlawan dengan bapa Jang Geun Won dalam persaingan bisnes tau. Nanti Park Se Rohee dia akan take over bisnes bapa Jang Geun Won. Kalau korang nak tahu macam mana Park Se Rohee boleh ambil bisnes bapa Jang Geun Won dengan mudah, kalau korang nak tahu macam mana cara dia ambil alih tu, korang perlu tengok cerita ni. Selain penindasan manusia antara kalangan orang kaya dan orang miskin, persaingan bisnes, kalau korang nak tahu juga dalam cerita ni ada juga sentuh dengan beberapa hal isu yang agak sensitif. Antaranya adalah transgender, tukar jantina, bekas banduan dan isu perkauman. Untuk keseluruhan cerita aku bagi 10 star. Sebab apa 10 star? Sebab dalam cerita ini dia mengisahkan banyak hal dan memang terjadi pada masyarakat sekarang. Dan untuk ending, kenapa aku bagi 9 star? Sebab ending dia agak menarik tetapi kurang mencapai apa yang aku nak. Maksudnya diorang tak sampai kahwin lah kan. Pengajaran yang aku dapat dalam cerita Itaewon Class adalah macam mana seorang bos dia handle pekerja-pekerja dia dengan bijak dan tanpa menyakitkan hati pekerja-pekerja dia. Kalau dia buat salah, dia minta maaf dekat pekerja dia. Dan dia bukan bos yang jenis lepas tangan. Kalau pekerja dia ada masalah, dia datang untuk membantu pekerja dia sehingga masalah itu selesai. Dan dia bukan jenis yang lepas tangan macam kalau kau ada masalah, okey kau lepas, berhenti kerja, aku tinggalkan kau.
Itu bukan bos yang bertanggungjawab, okey? Pengajaran yang kedua yang aku dapat dalam cerita ni adalah cara balas dendam dengan cara yang sangat elegan sampai kita punya pihak musuh tak tahu sebenarnya apa yang kita rancang untuk jatuhkan dia. Kalau kita nak jatuhkan pihak lawan kita, kita jangan guna cara yang agak tidak baik, okey? Dalam cerita ini, dia tunjukkan macam mana dia jatuhkan dengan cara menggunakan kaedah yang betul dan bukannya menggunakan landasan yang salah. Pengajaran ketiga yang aku dapat dalam cerita ini adalah kalau kita gagal, jangan ingat kita tak ada peluang yang kedua atau peluang yang ketiga. Kita perlu berusaha. Dalam cerita Itaewon Class, di mana Pak Suroyi merupakan seorang banduan, nanti dia mampu menjadi pengarah di syarikat Bapak Jang Geun-won. Okey korang, jangan lupa untuk tengok cerita Itaewon Class. Dekat sini korang akan belajar cara-cara macam mana Pak Suroyi dia handle pekerja dia. Okey korang, jangan lupa like, subscribe dan share video aku. Okey, bye.